Selamat datang semua para peserta. Kita mulakan topik kita yang pertama, yaitu makan secara sehat. Nama saya Richard Simakulim, Pegawai Sains Pemakanan dan petugas di Pejabat Kesehatan Kawasan Tuaran. Sebagai pengenalan, saya ingin terangkan mengenai penyakit NCD atau penyakit tidak berjangkit yang ada berkaitan dengan pemakanan. Di Malaysia, penyakit tidak berjangkit ini merupakan antara 10 penyebab utama yang menyumbangkan kepada beban penyakit negara. Laporan Kementerian Kesehatan Malaysia juga menunjukkan terdapat peningkatan dari segi tren penyakit tidak berjangkit ini seperti diabetes, hypertension atau penyakit darah tinggi, dan juga penyakit kardiovaskular ataupun kita panggil sebagai penyakit jantung. Kini dianggarkan kira-kira 1 dari 8 rakyat Malaysia dewasa merupakan pengidap diabetes dan hampir 1 daripada 3 merupakan pengidap hipertensi. Penyebab utama bagi penyakit tidak berjangkit ini boleh berlaku disebabkan pemakanan tidak sihat, merokok, tidak aktif secara fizikal, dan juga stres. Di mana stres yang berlaku disebabkan faktor risiko biologi seperti lebih berat badan dan obesity, hypertension, prediabetes, dan juga paras lemak darah yang tinggi. Bagi topik ini, objektif kita adalah peserta akan dapat menerangkan kepentingan makan secara sehat. Yang kedua, menerangkan amalan makanan secara sehat, menerangkan 5 kumpulan makanan dan kegunaannya. Dan yang terakhir, dapat memilih makanan harian berpandukan piramid makanan Malaysia. Apa pentingnya untuk kita makan secara sehat? Terdapat 4 kepentingan di sini, yaitu yang pertama, dapat mengelak daripada kekurangan zat makanan. Kedua, dapat mempromosi kesehatan optima dan kualiti hidup, serta mengurangkan juga risiko penyakit-penyakit kronik seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga membantu mencegah masalah berlebihan berat badan dan obesity. Ini antara kesan amalan pemakanan tidak sehat. Jikalau seseorang itu makan terlalu terlebih makan, inilah penyakit-penyakit yang mungkin dihadapi oleh mereka. Hypertension, diabetes, gout, penyakit jantung, dan juga obesity, kegemukan. Ini pula merupakan kesan amalan pemakanan jika pengambilan pemakanan terlalu kurang makan. Terdapat 5 kumpulan makanan, di mana kumpulan pertama merupakan buah-buahan dan sayur-sayuran, kumpulan 2 bijirin, hasil bijirin dan ubi-ubian, yang ketiga ikan, ayam, daging, kacang, yang keempat susu dan hasil tenusuk, dan yang terakhir merupakan kumpulan lemak, minyak, gula, dan garam. Kita lihat kepada kumpulan yang pertama, yaitu kumpulan sayur dan buah. Ini merupakan kumpulan di mana semua jenis sayur dan buah-buahan yang perlu diambil secara banyak. Antara fungsi kumpulan ini adalah merupakan sumber kaya dengan vitamin dan mineral, dan juga sumber kaya dengan serat. Kumpulan 2 merupakan kumpulan bijirin, hasil bijirin, dan ubi-ubian, di mana fungsi kumpulan ini merupakan sumber karbohidrat kompleks yang baik, dan juga dia juga merupakan sumber serat dan kurang lemak. Contoh-contoh di sini adalah seperti nasi, jagung, ubi, mie, dan mihun. Kumpulan 3 merupakan kumpulan protein, di mana terdiri dapatkan ayam, daging, dan kacang. Fungsi-fungsi kumpulan ini merupakan kaya dengan vitamin B, zat besi, dan juga zinc. Kacang merupakan kaya dengan serat dan juga sumber magnesium. Kumpulan 3 juga merupakan kumpulan makanan yang mempunyai kandungan kolesterol. Oleh itu, semasa memilih makanan daripada kumpulan 3 ini, coba pilih makanan yang mempunyai kandungan kolesterol yang sederhana atau rendah, seperti daging, ayam, ikan bilis tanpa kepala, mentega, susu penuh krim atau keju. Elakkan pengambilan makanan yang tinggi kolesterol seperti organ dalam haiwan, ikan bilis penuh kepala, makanan laut seperti sotong, udang, ketam, dan kerang.
Kumpulan 4 merupakan kumpulan susu dan hasil tenusu. Guna kumpulan ini merupakan sumber kalsium, kaya dan protein dan juga mempunyai sumber vitamin. Nah, ini adalah contoh-contoh kumpulan 4, itu susu. Seboleh-bolehnya pilihlah susu yang mempunyai kandungan lemak yang rendah, seperti dalam contoh ini. Kumpulan 5 merupakan kumpulan yang terakhir, yaitu kumpulan lemak, minyak, gula, dan garam. Kumpulan ini mempunyai fungsi yang penting juga, seperti mempunyai sumber vitamin E, D, E, dan K, dan juga merupakan dan mempunyai asid lemak perlu. Bagi gula hanya diperlukan dengan aman yang sedikit sahaja, yaitu tidak melebihi 10 sudut teh gula sehari. Bagi garam pula, dicadangkan pengambilan garam tidak melebihi 5 gram sehari atau bersama dengan kurang daripada 1 sudut teh sahaja. Ini merupakan gula tersembunyi dalam kuih tempatan. Jika kita tengok bingkai ubi kayu, dalam kuih di antara 70 hingga 90 mempunyai bilangan gula sebanyak 4 sudut teh gula. Memang lebih daripada yang disarankan, yaitu kita disarankan hanya 1 sudut teh gula sahaja. Ini pula bagi minuman segera. Tengok buah jenis jus limau, dimana isi padunya sebanyak 300 ml, terdapat sebanyak 9 sudut teh gula di dalam jus limau itu. Jadi kita memang sangat digalakkan untuk mengambil air kosong dengan banyak, di antara 5 hingga 18 sehari. Bagaimana pula dengan garam? Kebanyakan garam ini kita boleh dapat cukup garam daripada makanan. Jadi sebenarnya pengambilan tambahan garam itu tidak diperlukan. Kalau perlu pun perlulah dihadkan, yaitu seboleh-bolehnya kurang daripada 1 sudut teh garam. Tahap natrium atau kandungan garam dalam makanan. Di sini kita lihat bahagian rendah merupakan yang rendah garam, terdiri daripada buah dan sayur segar, minyak sayur, lemak, gula, tepung, dan beras. Bagi kumpulan yang tinggi garam pula, jenis-jenis makanan yang mempunyai tinggi garam adalah sos, MSG, mayones, makanan diproses, dan juga makanan diawet. Kita digalakkan untuk mengurangkan atau menghadkan pengambilan makanan yang mempunyai tinggi garam atau tinggi natrium dalam makanan. Kita digalakkan untuk menggunakan perisai asli atau rempah asli seperti bawang, daun kari, lada, puri, serai, cuka, dan limau untuk menambahkan rasa makanan berbanding menggunakan garam atau MSG, atau sekarang ini kita menggunakan yang selalu digunakan adalah yang secukup rasa, yang penambah perasa itu ya. Kepentingan pengambilan pelbagai jenis makanan daripada 5 kumpulan makanan ini. Ini disebabkan dalam 5 kumpulan makanan ini, setiap makanan membekalkan nutrien yang berbeza. Kita digalakkan untuk mempelbagaikan jenis makanan, dan yang merupakan cara terbaik bagi mencapai keperluan tenaga dan nutrien. Kepelbagaian ini boleh dicapai dengan menggabungkan kesemua 5 kumpulan makanan dalam piramid makanan. Kesederhanaan adalah di mana kita memastikan supaya pengambilan makanan itu tidak berlebihan. Ini merupakan piramid makanan Malaysia.
di mana ia mempunyai 5 kumpulan makanan yang telah saya sebutkan tadi. Di mana aras yang paling bawah itu kumpulan yang pertama sayur-sayuran dan buah-buahan, dan naik ke aras yang kedua, ketiga, dan sehinggalah keempat yang paling atas, di mana terdiri daripada kumpulan 5, yaitu lemak, minyak, gula, dan garam. Kita di sini digalakkan untuk mengambil atau meminum air kosong sebanyak 6 hingga 8 gelas air kosong. Kita lihat kepada aras pertama, sayuran dan buah-buahan. Mungkin aras yang pertama itu kita digalakkan untuk makan lebih banyak. Sayur kita digalakkan untuk diambil sebanyak lebih daripada 3 sajian, dan buah pula sebanyak 2 sajian. Satu sajian sayur adalah bersama dengan setengah cawan sayur-sayuran seperti dalam gambar contoh tu, atau juga bersama dengan setengah cawan sayuran buah. Jikalau kita perlu mengambil lebih daripada 3 sajian sayur, bermakna kita perlu mengambil sebanyak 3 kali setengah cawan sayuran dalam seharian gitu ya. So, untuk buah-buahan pula, saya satu sajian buah bersama dengan setengah biji jambu, jambu batu saya sederhana, atau satu potong betik. Dalam sehari kita digalakkan untuk mengambil 2 sajian buah, bermaksud sebagai contoh kita perlu mengambil sebanyak 2 potong betik atau tembikar atau nanas dalam seharian. Nah, ini merupakan contoh satu sajian buah-buahan dan sayur-sayuran. Bagi ulam, satu sajian sayur-sayuran bagi ulam bersama dengan satu cawan ulam. Dan anggur pula, satu hidangan sajian bagi anggur adalah sama dengan 8 biji anggur. Seboleh-bolehnya kita digalakkan untuk makan 5 sajian buah dan sayur sehari, yang sama dengan 2 sajian buah ditambah dengan 3 sajian sayur, di mana sayur-sayuran dan buah-buahan ini merupakan kaya dengan pelbagai vitamin, mineral, dan serat. Kita lihat kepada aras 2 piramid makanan, di mana ia terdiri pada bijirin, hasil bijirin, dan ubi-ubian. Kita digalakkan untuk mengambil 3 hingga 5 sajian sehari, di mana saiz satu sajian bagi aras ini bersama dengan 1 cawan atau 2 sendok nasi, atau 1 cawan mihun, atau 1 cawan bijirin sarapan atau breakfast cereal. Dia bersamaan juga dengan 2 keping roti bijirin penuh, atau juga 6 keping biskut tan. Semua ini bersama dengan 1 sajian. Contoh-contoh bergambar bagi 1 sajian bijirin dan produk bijirin serta ubi-ubian. Kalau untuk capati, kita 1 sajian bersama dengan 1 keping. Bagi roti putih pula bersama dengan 2 keping. Nasi, 1 sajian nasi bersama dengan 2 sendok nasi. Oleh itu, jikalau kita digalakkan untuk mengambil 3 sajian sehari, sebagai contoh dalam sehari kita hanya perlu mengambil 6 sendok nasi sahaja, di mana kita boleh agi-agikan pengambilan sendok nasi itu. Sebagai contoh, 2 sendok nasi atau 3 sendok nasi untuk makan tengah hari, dan 3 lagi sendok nasi untuk makan malam. Bila berbuat demikian, kita telah mencapai pengambilan bijirin sebanyak 3 sajian. Ini merupakan contoh bagi pengambilan sajian jikalau kita ingin mengambil sebanyak 4 sajian daripada kumpulan aras 2. Di bahagian sarapan, pada sarapan pagi, sebagai contoh kita mengambil bubur nasi sebanyak 2 cawan, di mana dia bersama dengan 1 sajian. Pada minum pagi pula,
kita mengambil biskuit krim cracker sebanyak 3 keping. Jika diingatkan kembali, jika biskuit krim atau biskuit ini satu sajian bersama dengan 6 keping. Oke, so makan tengah hari pula kita mengenai nasi putih sebanyak 1 cawan bersama dengan 1 sajian. Minum petang sekali lagi kita mengambil biskuit sebanyak 3 keping, dan makan malam pula nasi putih sebanyak 1 cawan. Jika kita kira pengambilan kita pada seharian, jika kita campurkan semua sajian itu, total pengambilan ibijirin pada hari tersebut adalah sebanyak 4 sajian sahaja. Kita pergi pula kepada aras 3, itu bahagian protein atau ayam, ikan, daging, di mana kita digalakkan untuk makan dengan sederhana. Oke, bagi daging, ayam, ikan digalakkan untuk mengambil 1 hingga 2 sajian sehari. Hasil tenusu pula, sebagai contoh susu, keju, dan tadi, kita digalakkan mengambil 2 sajian sehari. Sebagai contoh bagi daging, ayam, ikan, saiz 1 sajian berseberangan dengan 1 ketul paha atau 1 ketul kepak ayam bersaiz sederhana atau 1 ekor ikan yang bersaiz sederhana. Bagi daging pula, kita mengambil contoh sebagai kotak macis, 1 saiz sajian bersamaan dengan 2 ketul daging tanpa lemak bersaiz kotak macis. Ikan bilis pula, 1 sajian bersamaan dengan 5 sudu makan ikan bilis. Bagi telur pula, 1 sajian bersama dengan 2 biji telur. Bagi susu, saiz 1 sajian bersamaan dengan 1 gelas susu atau 1 cawan yogurt atau 1 keping susu. Jika kita mengambil 2 sajian sehari bagi kumpulan daging, ayam, ikan, sebagai contoh di sini, pada tengah hari kita boleh mengambil 1 ketul paha ayam itu bersama dengan 1 sajian, dan sebelah malam pula boleh mengambil 1 ekor ikan besar sederhana yang merupakan dalam sehari kita telah mencapai sebanyak 2 sajian sehari bagi pengambilan daging atau ayam atau ikan. Ini merupakan contoh sajian ikan, ayam, daging, telur, dan kacang. Ini pula merupakan contoh 1 sajian susu dan produk tenusu. Bagi susu tepung, 1 sajian bersama dengan 4 sudu makan membumbung bersamaan dengan 1 sajian susu. Bagi susu sejat pula, 2/3 cawan susu sejat bersama dengan 1 sajian susu. Kita pergi kepada aras yang paling atas, yaitu aras 4, yang merupakan kumpulan 5, yaitu lemak, minyak, gula, dan garam. Telah saya sebutkan tadi, lemak dan minyak merupakan sumber vitamin A, D, E, K, dan juga merupakan sumber bagi asid lemak perlu. So, gula pula kita hanya perlukan dalam amount yang sedikit sahaja dan tidak melebihi daripada 10 sudut teh gula sehari. Ini pun termasuk dalam gula tersembunyi. Pengambilan garam pula tidak melebihi daripada 6 gram sehari atau bersama dengan 1 sudut teh garam sehari. Selain itu juga kita sangat digalakkan untuk minum air masak sebanyak 6 hingga 8 gelas sehari. Dan bilangan gelas ini boleh bertambah mengikut keadaan cuaca. Jika cuaca itu menjadi panas atau mengikut aktiviti kita mungkin akan minum lebih daripada 8 gelas sehari. Gambar ini menunjukkan model pinggan sihat di mana ia merupakan
satu cara untuk membantu kita untuk mengamalkan pengambilan makanan berdasarkan piramid makanannya. Gambar ini menunjukkan pinggan sihat di mana ia berdasarkan pada piramid makanan kita. So, kita lihat kepada pinggan sihat ini terbagi pada 3 bahagian, yaitu separuh yang terdiri daripada sayur-sayuran dan suku terdiri daripada nasi atau kumpulan pikirin, dan juga suku lagi adalah terdiri daripada kumpulan ikan, ayam atau kumpulan lauk. Jadi ini juga pinggan set ini juga kita panggil sebagai suku pengambilan suku sukar ya. Ini merupakan gambar actual di mana pengambilan makanan berdasarkan suku-suku separuh yang mengikut kepada piramid makanan. Jika dilihat kepada kandungan nasi, itu merupakan suku, dan juga ada suku lauk, dan juga separuh sayur dan buah-buahan. Pengambilan ini boleh membantu kita untuk mencapai size sajian, terutama bagi pengambilan sayur-sayuran, di mana pengambilan sayur-sayuran adalah sebanyak lebih 3 sajian, dan bagi buah pula adalah sebanyak 2 sajian sehari. Portion untuk nasi ini juga boleh kita samakan 1 cawan nasi bersama dengan 1 genggam penembuk pita. Ini untuk membantu kita untuk memastikan pengambilan nasi itu tidak melebihi daripada yang telah dicadangkan. Awasi pengambilan makanan segera. Kita lihat kepada gambar tersebut. Adakah makanan ini sehat? Dia dianggap sebagai sehat. Yang jika kita lihat, sebenarnya makanan ini dalam satu set pengambilan makanan ini akan membekalkan kita sebanyak 1166 kalori, di mana ia terdiri pada 50 gram lemak, 95 mg kolesterol, dan juga 1450 mg natrium ataupun garam. Satu set pengambilan burger bersama dengan minuman manis dan juga kentang telah memberikan kita separuh daripada jumlah kalori yang diperlukan dalam seharian. Okay. So, ini belum ditambah lagi dengan makanan daripada masa yang lain. So, awas dengan pengambilan makanan segera ini. Kita lihat dengan gambar ini, coklat bar kalau saya tidak salah, kecil, senang untuk dimakan, hanya 41 untuk dimakan. Tapi kandungan kalori pada coklat ini memerlukan kita selama 40 menit dengan latihan fizikal yang lasah untuk burn atau bakar kalori yang yang ada pada coklat bar ini. Boleh imagine kalau makan macam yang burger tadi ya. Secara kesimpulannya pada topik kali ini, kita digalakkan untuk mengambil makanan buah-buahan dan sayuran yang banyak, di mana sayur-sayuran kita digalakkan untuk mengambil lebih daripada 3 sajian, 2 sajian bagi sayur. Dan juga kita digalakkan untuk mengambil makanan yang kurang garam, kurang gula, dan juga kurang lemak. Tidak lupa juga dalam piramid makanan ini kita digalakkan untuk mempelbagaikan makanan dan juga amalkan kesederhanaan dalam pengambilan makanan. Kita sudah sampai ke penghujung ceramah kita pada hari ini. Jika kamu rasa ceramah ini agak terlalu cepat, kamu boleh ulangkan balik video ini dan melihat balik mana slide yang ingin kamu baca dan ingin pahami ya. Boleh pause dia untuk membaca slide-slide tersebut. Ya, akhir sekali terima kasih kerana telah mendengar, dan
sehingga kita berjumpa lagi di ceramah yang lain. Oke, terima kasih.